pagi dan salam sejahtera kami bawakan kepada anda sekali lagi. Apa khabar Malaysia? Jadi diharapkan hari permulaan hari Isnin ni anda mulakanlah dengan cukup bersemangat. Saya Nur Salihah Azmi hari ini bersiaran dengan seorang rakan penyampai. Dah lama tak bersama. Ya, apa khabar Salihah? Sekaranglah nak tanya khabar kan? Yang pastinya sihat-sihat belaka. Dan kami hari ini hari Isnin 14 November 2022 dah menghampiri penghujung tahun dan yang pastinya kita lebih menghampiri kepada PRU ke-15 selang berbaki lebih kurang 5 hari lagi. Pastikan anda bersiap sedia, periksa di manakah kawasan untuk anda mengundi. Dan hari ini hari Isnin tak ada Monday Blues, insya-Allah kita menceriakan pagi kita dengan warna-warna kan. Betul. Kerana hari ini saya pakai biru, lepas tu Nurul pula color-color yang pink ni. Ada satu color, orang kata apa, kita pilih color yang tepat untuk hari Isnin ni supaya kita dapat ceriakan hari penonton apa khabar Malaysia kita hari ini ya. Ya, dan pastinya mood akan memberikan satu suasana yang melancarkan hari kita, kerja kita. Dan bersangka baik, lakukan yang baik-baik dan yang baik-baik akan datang kepada kita, insya-Allah. Dan hari ini Salihah, seperti biasa kita nak berkongsikan mengenai perkembangan berita antaranya. Dan hari ini kita nak berkongsi berkenaan tentang LRT laluan Kelana Jaya yang selamat dan juga dibuka semula. Dan kita tahu sebelum ini LRT ini ditutup sementara dan mengakibatkan kerumitan dan juga beberapa masalah yang terjadi. Tetapi Rapid Rail Sdn Bhd memaklumkan pemerhatian ke atas sistem kritikal. LRT ini adalah selamat dan juga sudah stabil. Dalam kenyataannya, Rapid Rail giat menjalankan ujian ke atas 38 train dan ianya penting dalam menentukan kestabilan serta kebolehan sebelum sebarang keputusan untuk membuka sepenuhnya laluan itu ya Nurul. Dan LRT laluan Kelana Jaya hanya akan dibuka kepada orang ramai selepas ujian-ujian yang dijalankan tidak menunjukkan sebarang gangguan lagi kepada yang akan menggunakan LRT ini. Dan kita tahu LRT ini adalah digunakan oleh kebanyakan rakyat Malaysia, jadi kita mahukan ianya dibuka hanya bila selamat dan ia memberikan satu kebolehan harapan lah bila orang kata apa dah dibuka semula ya. Dan juga tambahnya mereka, Menteri Pengangkutan berkata 16 stesen antara Kelana Jaya dan KLCC dibuka semula mulai 6 pagi ini dan ini adalah juga satu perkara yang ditunggu-tunggu. Dan walaupun apa yang terjadi, kita harapkan ini adalah satu masalah yang dapat diatasi dan mereka dah melakukan yang sebaik mungkin untuk mengatasi isu ini, Nurul. Ya, itu yang pastinya dapat kita saksikan ya, kesesakan yang berlaku luar biasa sekali di bandaraya Salihah apabila masalah train mengalami tergendala ya. Itu dapat kita saksikan. Sedikit sebanyak kita belajar daripada setiap permasalahan, pastinya ada penyelesaian di situ. Dan kita nak beralih pula kepada keadaan situasi semasa kerana musim monsun ketika ini mengakibatkan beberapa kawasan dilanda banjir dan ketika ini kita nak kongsikan mengenai mangsa banjir di Kelantan dan Johor meningkat. Selangor dan Pulau Pinang pula dilaporkan menurun, manakala di Melaka masih lagi kekal. Di Kelantan jumlah mangsa banjir meningkat kepada 1,520 mangsa setakat 3 petang semalam berbanding 1,338 mangsa pada waktu pagi hari yang sama. Dan berdasarkan daripada portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa banjir di Kelantan ditempatkan di 7 pusat pemindahan sementara di daerah Pasir Mas. Manakala di Johor pula kawasan pengurusan bencana banjir ya daerah melaporkan mangsa meningkat kepada 296 orang setakat 4 petang semalam berbanding 276 pada pagi hari berkenaan. Dan kesemua mangsa ketika ini terdiri daripada 68 keluarga ditempatkan di 6 pusat penempatan banjir sementara yang beroperasi di 3 daerah iaitu Segamat, Kulai dan Kluang. Manakala di Melaka kesemua banjir mangsa banjir 44 orang ditempatkan di PPS Balai Raya Kampung Gadik dan di Balai Raya Bukit Balai Durian Tunggal. Dan menurut laman web info bencana JKM di Selangor mencatatkan penurunan bilangan mangsa kepada 538 mangsa setakat 2.35 petang. Manakala di Pulau Pinang pula kita nak kongsikan di mana angka banjir ataupun mangsa banjir ketika ini menunjukkan angka penurunan kepada 93 orang setakat petang semalam. Dan manakala 2 lagi PPS masih lagi dibuka, manakala yang lain-lain telah pun ditutup. Itu dia antara laporan banjir yang dapat kita kongsikan dan ketika ini perlu berwaspada kerana Salihah ada kawasan-kawasan yang tak pernah dilanda banjir pun dilaporkan banjir melanda. Dan ini orang kata sekarang dalam musim banjir ini kita harapkan kepada anda supaya sentiasa bersiap siaga dan suka untuk kita sentiasa ingatkan daripada saya dan seluruh keluarga AKM untuk sentiasa
bersiap sedia dengan kit kecemasan. Dan kita tahu dalam kit kecemasan itu kita letakkan dokumen-dokumen yang penting dan segalanya yang penting untuk kita at least bersedia apabila keadaan yang tidak diramalkan ini berlaku. Dan pagi ini kita tengok cuaca begitu mendung, cloudy sangat. Dan itu penting untuk kita nak sediakan kepada anda ramalan cuaca dan seterusnya kepada seorang lagi kita punya penyampai yang hari ini pakai baju sedondon dengan Salihah ni. Itu dia, kita ada tengok tim dulu biru ramalan cuaca dan ke bilik berita selepas itu. Kita saksikan. Selamat pagi dan salam hormat, saya Pervina Tresigam dan dari bilik berita dimulakan dengan perkembangan ini. 3 individu termasuk 2 wanita ditemukan maut setelah terperangkap dalam kejadian kebakaran di sebuah rumah di Kampung Gita, Kuching, Sarawak malam tadi. Mangsa yang maut ialah bekas pengarah Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Afendi atau Pandi Keli 69 tahun, anaknya Anika 35 tahun dan anak saudaranya Nur Hashidah Aziz 22 tahun. 3 malam lah. Dan pada waktu tersebut api dah besar dan jentera daripada Putrajaya bergerak ke lokasi dan sampai ke sini pada 7.11. Maknanya 8 minit lah daripada Putrajaya, dan keadaan waktu maghrib tu memang kereta kurang sikit lah daripada keadaan biasa pada hari Minggu jugalah. Dan dalam tempoh Putrajaya sampai ke sini lebih kurang 8 minit lah. Dan bila sampai ke tempat kejadian, kita dapati api dah merebak daripada bawah naik ke atas lah. Dan pada masa tersebut kita dalam proses kita buat pemadaman, barulah dimaklumkan oleh anak saksi bahawa didapati bapa dan juga adik dia perempuan dan juga anak buah mereka kemungkinan besar berada dalam rumah tersebut lah. Dan kerjasama telah dibuat dan dalam tindakan ofensif untuk kita niat ke tangga, dan kita dapat mangsa lah pada jam 8.40 berada dalam sebuah bilik, mereka terpangkap di situ lah. Dan keadaan mayat kita suspek mana lemas oleh asap lah, bukan oleh kerana kebakaran, lemas oleh asap. Hanya mangsa lelaki tadi ada melecur sikit di tangan, mungkin kena hembab dan kebakaran menyebabkan cukup besar dan runtuhan banyaklah dalam bilik itu. Dan tentu bilik almari telah menutup mangsa lah. Tapi bangsa yang perempuan 2 orang tidak ada kesan-kesan melecur lah, kerana mereka lemas asap dan mereka berlari. Dan dimaklumkan oleh anak saksi, mereka sempat bertelefon bapa dia. Mangsa lelaki telefon dengan anaknya, mana mereka terpangkat dalam asap. Anaknya di shopping kompleks. Pasukan bomba mendapati rumah teres 2 tingkat berstruktur kekal itu terbakar 100%, manakala sebuah lagi rumah turut terbakar sebahagiannya, selain 4 kenderaan turut musnah. Jurucakap itu memaklumkan operasi mengawal serta memadam kebakaran berakhir pada 11 malam dan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Umum Sarawak untuk tindakan lanjut. Perkhidmatan Transit Aliran Ringan LRT Laluan Kelana Jaya telah kembali beroperasi sepenuhnya pada 6 pagi tadi. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wika Siong berkata sesi menguji keberkesanan sistem dan keselamatan operasi yang telah dijalankan menunjukkan bahawa ia stabil. Pemantauan oleh pakar Technical Rapid Rail dan pihak penghilang peralatan asal OEM Tales Group akan diteruskan bagi memastikan kelancaran sistem. Pihak pengurusan dan pakar Technical Rapid Rail telah menggandakan ujian dengan melibatkan 38 unit train dari stesen Gombak ke stesen Putra Heights sehingga awal pagi semalam. Ia bagi memastikan perkhidmatan LRT Laluan Kelana Jaya selamat dan sedia untuk pembukaan semula secara penuh. Prasarana diminta untuk terus menyediakan bas perantara di stesen hotspot sebagai langkah persediaan.
Bagi pengguna yang terjejas, pampasan tiket selama 7 hari akan diberikan meskipun pemberhentian perkhidmatan adalah 5 hari. Sebelum ini, Prasarana Malaysia Berhad atau Prasarana mengumumkan operasi di 16 stesen LRT dari Kelana Jaya hingga Ampang Park digantung bermula 9 hingga 15 November susulan perkhidmatan yang didapati tidak stabil. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan bukti kepada pihak berkuasa berhubung dakwaannya mengenai anggota tentera di Bera Pahang sudah mengundi awal untuk PRU ke-15 dan menerima RM300 untuk berbuat demikian. Datuk Seri Hishamuddin berkata ini berikutan kenyataan Presiden PKR itu yang juga pengerusi Pakatan Harapan semalam yang memaklumkan beliau mempunyai bukti berhubung dakwaan tersebut dan akan menyerahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Beliau turut menjelaskan proses undi pos adalah kebiasaan buat warga Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bertugas dan tidak dapat hadir pada hari pengundian. Datuk Seri Hishamuddin berkata Datuk Seri Anwar sampai kini belum memberi sebarang bukti mengenai dakwaannya itu. SPR menetapkan 15 November sebagai hari pengundian awal manakala hari pengundian adalah pada 19 November ini. Dengan laporan itu sekian dari Bilik Berita bersama saya Privina Tersinggam. Salam hormat. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami. Hari ini hari Isnin, permulaan minggu yang panjang. Tak adalah panjang sangat, 7 hari je. Tapi kita nak kongsi juga mengenai sesuatu pengetahuan. Manalah tahu dalam cuti-cuti sekolah akan datang, nak bawa anak-anak, keluarga pergi bercuti dalam masa yang sama. Ada antara mereka yang nak menunaikan umrah. Inilah masanya yang sesuai untuk mengetahui tips sedikit sebanyak bagaimanakah nak menunaikan umrah dalam musim COVID ini. Walaupun dengan kabarnya segala telah pun adanya kelonggaran di mana pintu telah dibuka, tidak ada sekatan seperti terdahulu, tetapi mungkin ilmu yang ada ini tidak begitu mencukupi untuk kita kupaskan dan kita membawakan pakar yang akan mengupaskan mengenainya. Ini dan kita tahu sebelum ini waktu COVID dan sebelum waktu COVID bila nak menunaikan umrah haji ni ada juga beberapa sekatan dan juga keadaan yang perlu kita ikuti, tetapi kali ini selepas pasca COVID ini pastinya keadaan dan kelonggaran ini memberikan orang kata sedikit kelegaan dan menambahkan jumlah jemaah haji dan juga jemaah umrah yang akan ke sana. Dan Salihah pun tak pernah pergi lagi, Nurul. InsyaAllah satu hari nanti. Tapi hari ini kita bawakan ke studio bersama dengan kita iaitu Tuan Hud Muhammad Akasha, Ketua Operasi Tanah Suci Mawe Haramin, untuk berbicara berkenaan tentang umrah pasca COVID. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum. Okey. Mungkin boleh kita nak bermula tentang keadaannya sekarang dan sebelum dan sekarang keadaannya semasa di Kota Mekah selepas kita berada di keadaan pasca COVID ni, Tuan. Okey, sekarang ni kalau kita melihat berlakunya satu perubahan yang banyaklah dalam umrah pada hari ini, yang mana lepas pasca COVID ni kita melihat ramai orang yang berpusu-pusu untuk melakukan umrah. Okey, dan kita akan ceritalah apakah dia punya SOP yang terbaru supaya ramai boleh bersiap sedialah untuk melakukan umrah insya-Allah pada masa terdekat ni. Tadi Tuan Hud dah mengatakan mengenai SOP terbaru kan. Mungkin boleh kongsikan lebih lanjut lagi? Okey, tentang SOP terbaru, kita katakan bahawa Arab Saudi dia menggunakan aplikasi tertentu untuk kita masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kena ada temu janjilah, kena dapatkan permit. Jadi kita katakan permit tu yang kita kena usahakan untuk dapatlah. Jadi saya akan maklumkan apa yang kita perlukan. Antara yang kita nampak pada hari ini berbeza dengan umrah sebelum ni, kita perlukan cakna tentang teknologi dan lebih kepada digital, yang mana jemaah umrah perlu ada smartphone lah, telefon pintar. Kalau sebelum ni kita datang masuk masjid begitu, sekarang datang kena bawa handphone. Sebab kita kena tunjukkan permit untuk kita masuk ke Raudah, untuk kita menekan ibadat umrah, perlukan permit dan permit tu terhasil daripada aplikasi yang kita tunjuklah, imbas ada QR code dan sebagainya, kita kena tunjuk kepada penjaga ataupun pengawal masjid. Maknanya ada pengecualian lah dalam melakukan RTK seperti sebelum ini atau bagaimana? Ada pengecualian. Alhamdulillah sekarang ni Saudi mengumumkan endemik, maksudnya kita hatta orang yang tidak ada vaksin pun boleh masuk. Jadi dia bukan RTK semua dah tak ada lah. Jadi terus masuk begitu, cuma dia perlu ada permit sebab orang menjaga SOP.
Okey. Dan Tuan Hud, ketika ini kan berlakunya pandemik Omicron XBB. Bagaimana dalam keadaan keselamatan di sana ataupun pemakaian pelitup muka? Adakah masih lagi diwajibkan ataupun tidak? Ataupun bagaimana keadaannya? Apa yang kita melihat semasa kita menjaga jemaah dan bertugas di sana, memang dasarnya Saudi telah mengangkat endemik, tidak ada pemakaian mask. Tidak diwajibkan. Memang kita turun airport tu, kita jemaah Malaysia yang pakai mask. Terpulanglah kepada jemaah tersebut. Lebih kepada berhati-hatilah. Cumanya Arab Saudi menekankan kita tidak digalakkan untuk berkumpul di tempat yang sesak. Dan mungkin kita lihat semasa keadaan endemik, keadaan soft itu mungkin berbeza, dan ataupun mungkin kelas-kelas latihan agama sebelum ini tidak dibenarkan untuk diadakan. Tapi bagaimana pula keadaannya sekarang? Adakah ini berbeza macam mana Tuan? Sekarang ni kita katakan telah kembali normal seperti biasa, dan saya melihat banyak kelas-kelas pengajian telah pun bermulalah di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, dan tidak ada lagi penjarakan. Solat pun semua saf rapat. Dan kita melihat ini satu perkara yang baguslah, dan membantu untuk memudahkan urusan para jemaah. Ya. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah ya. Jadi pastinya peningkatan jumlah yang jemaah umrah yang akan menunaikan haji ini meningkat. Jadi mungkin nak berkongsi tentang persediaan ya Nurul ya sebelum kita berangkat ke sana, ataupun apa persediaan awal yang perlu dilakukan daripada sini. Persediaan awal yang perlu kita lakukan, yang pertama saya melihat penting untuk jaga kesihatan. Sebab kita nak beribadah sana, kita walaupun jemaah tempoh 10 hari, 12 hari, tetapi kita nak gunakan masa semaksimum mungkin untuk lakukan ibadah. Jadi kesihatan kena dijaga. Yang kedua, kita kena ada ilmu lah. Dan ilmu hari ini dia bukan macam dulu mungkin ilmu tentang umrah saja. Hari ini kena tambah satu ilmu lagi, ilmu kepada teknologi. Jadi jemaah kebanyakan kita melihat daripada warga emas terutamanya lah, yang mereka menghadapi masalah untuk menggunakan aplikasi tertentu. Kadang-kadang email tak ingat. Betul. Jadi nak buka tu sebab kita perlukan kita katakan OTP, one time password tu untuk buka aplikasi tu, baru kita boleh on lah. Seperti yang Tuan Hud katakan, antara yang menjadi keutamaan perlunya celik teknologi. Betul. Bagaimana warga-warga emas ataupun bagi mereka yang memang buta teknologi sebelum ini, ataupun memang tak boleh pun. Kadang-kadang teknologi ini bukan semua orang boleh nak mengejarnya. Bagaimanakah, adakah daripada segi bantuan apa yang ditawarkan untuk memudahkan urusan mereka melakukan ibadat umrah? Itulah kita katakan wujudnya mutawif ataupun petugas umrah dan juga haji ini, yang mana mereka ni akan membantu. Membantu menguruskan, mendaftarkan permit daripada A sampai Z lah. Jadi cuma perlukan handphone orang tersebut, warga emas tersebut, untuk kita download dan kemudian kita masukkan maklumat yang penting, dan kemudian kita pilihlah dia punya jadual-jadual permit yang kita boleh dapatkan. Saya kira untuk kali ini pastinya ada pelbagai golongan yang melibatkan untuk jemaah umrah yang baharu ini ya, selepas diumumkan keadaan ini. Jadi mungkin ada atau tidak cabaran ataupun mungkin halangan dan kesukaran sedikit menguruskan kumpulan umrah yang terbaru ini untuk waktu pasca Covid ni, Cik Hud? Pasca Covid memang banyak mengubah landscape umrah dan juga haji, yang mana kita melihat dari sudut pengurusan di Arab Saudi, kebanyakan hotel-hotel baru dibuka. Dan ada juga hotel yang masih belum dibuka, macam Sarai Ajad. Kalau di Madinah ada Hotel Al-Haram, itu biasa yang jemaah kita pakai, belum dibuka. Jadi menyebabkan kita katakan ada kenaikan harga kos lah, peningkatan pada harga kos. Dan kemudian ada sudut pengurusan dengan jemaah pula, yang mana mereka tu macam kita katalah perlu kepada digital, dan di situ kita akan bantulah untuk mereka mendaftar, memuat naik apa yang pentinglah untuk melancarkan pengurusan ibadah umrah mereka. Dan mungkin Tuan Hud boleh memberikan sedikit sebanyak nasihat kepada mereka yang bakal mengerjakan umrah, apa yang perlu mereka lakukan dan orang kata apa, melengkapkan persiapan diri tu. Okey, yang macam saya sebut tadi, yang pertama kesihatan. Dan kita maklumkan bila berlakunya SOP, yang mana jarak kita katakan untuk ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita katakan jarak tu semakin jauh. Sebab orang takkan straight, dia akan buat zigzag dan sebagainya untuk melapangkan perjalanan. Jadi jemaah memang kena fit, jaga kesihatan, supaya kita boleh melakukan banyak aktiviti di sana. Yang kedua, dari sudut ilmu, sebab bila katakan bila COVID-19 ni banyak mengubah landscape pergerakan, termasuk dalam mengerjakan ibadah umrah. Jadi kadang-kadang kita tak nampak dah Mekah, tak nampak Kaabah sebagainya, sebab terlindung, sebab SOP. Jadi tempat tu diluaskan.
Jadi dia kena tahu hukum hakam yang berkaitan dan kemudian kita katakan juga dengan teknologi lah. Ya. Jadi, satu lagi saya nak tanya dan saya terfikir-fikir, sekiranya jemaah tersebut mengalami COVID ketika sedang melaksanakan mengerjakan ibadah umrah, bagaimanakah SOP yang dikenakan kepada mereka dan bagaimana dengan kos maksudnya kuarantin mereka dan akan mengganggu tak perjalanan kumpulan jemaah yang lain? Sebab tu kita melihat untuk masuk ke Tanah Suci mereka memerlukan visa. Dan visa ni lah akan memberikan kesan apakah rawatan yang mereka akan terima, sebab kita di sini ada yang menggunakan visa umrah dan ada juga yang menggunakan visa turis, visa pelancong. Jadi visa turis dan visa umrah ini mereka mempunyai implikasi yang berbeza. Kalau visa umrah mereka ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Arab Saudi. Adapun visa pelancong mereka ditanggung oleh kita katakan dia punya perlindungan, insurans. Itu nak tanyakan juga, adakah disediakan juga insurans perlindungan untuk jemaah umrah haji yang pergi ini ataupun bagaimana untuk kumpulan ini? Memang kita kena, sebab tu untuk pasca COVID kita memang mewajibkan untuk mereka mengambil pelan perlindungan lah, insurans. Wajib mewajibkan supaya untuk menjaga mereka dan untuk cover lah sekiranya berlaku kos-kos kita kata yang seperti kuarantin dan sebagainya yang tidak disangka. Itu dia sebanyak penerangan yang begitu jelas sekali daripada Tuan Hud Muhammad Akashah, merupakan Ketua Operasi Tanah Suci My Way Haramain. Dan terima kasih di atas penjelasan tadi. Sebanyak dapat memberikan informasi kepada kita, manalah tahu nak menunaikan umrah selepas ini, lebih tahu ada ilmunya kan. Okey, dan Salihah, selepas ini kita nak ke Singapura pula. Betul, kita nak saksikan VT koresponden yang disediakan khas buat anda. Silakan kembali selepas ini. Singapura perlu bersiap sedia menghadapi pasaran tenaga global yang semakin tidak menentu dan isu tenaga yang bermula pada tahun lalu tidak mungkin menjadi isu yang terakhir. Ini menurut Menteri Kedua Perdagangan dan Perusahaan Republik ini, Tan See Leng. Tan berkata Singapura berada di persimpangan kritikal dalam pembangunan pasaran tenaga. Tan menambah pasaran tenaga Singapura yang terbuka sejak 1990-an telah memberi nikmat harga elektrik yang rendah kepada ramai pengguna di Republik ini. Namun katanya landscape tenaga sudah berubah dengan mendadak dan risiko daripada sumber-sumber bekalan baru sudah pun muncul. Menurut Tan, Singapura sudah mengenal pasti 3 sumber tersebut. Yang pertama, kapasiti penjanaan tenaga yang ketat bermakna terdapat selang masa antara isyarat harga dan pembinaan penjana baru mengakibatkan kekurangan kapasiti penjanaan tenaga, kenaikan harga elektrik secara mendadak dan berpanjangan serta bekalan elektrik terputus. Kedua, memandangkan Singapura bergantung kepada gas asli yang diimport bagi hampir kesemua penjanaan elektriknya, kejutan pada bekalan dan permintaan global akan merebak ke pasaran tenaga tempatan. Ketiga pula, ketidaktentuan akibat kegagalan pihak perantara yang tidak bersedia untuk menangani naik turun pasaran yang ekstrim. Untuk pengetahuan, 6 peruncit elektrik menarik diri dari pasaran tenaga Singapura pada suku keempat 2021. Kemudian Tan pada Oktober telah mengumumkan langkah-langkah baru untuk melindungi para pengguna daripada ketidaktentuan dalam 3 bidang utama penjanaan tenaga, bekalan gas asli dan pasaran elektrik. Penguasa pasaran tenaga Singapura atau EMA akan memperkenalkan pendekatan lebih bersasar untuk memudahkan pelaburan melalui tender yang lebih berdaya saing. Sedikit latar belakang, petroleum and other liquids represent 86% of Singapore's primary energy consumption, followed by natural gas at 13%. Coal and renewable energy sources together account for the remaining 1% of primary energy consumption. Energy use in Singapore totaled 3.24 quadrillion British thermal units in 2020. Singapore has no hydrocarbon resources and imports crude oil for its refining and petrochemical industries. Over 2/3 of Singapore's crude oil imports come from the United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia and Kuwait. Meanwhile, for natural gas, the Republic receives via pipelines from neighbouring Malaysia and Indonesia. It also imports liquefied natural gas or LNG from Australia, the United States, Qatar and Angola among other countries. Sekian laporan saya dari Singapura, kembali ke Wisma Bernama. Terima kasih.
Baiklah, kita teruskan perkongsian dari wilayah Persatuan Labuan. Kehangatan kempen pilihan raya umum ke-15 untuk kursi Parlimen P166 Labuan mula terasa dengan kempen bersemuka telah bermula sejak malam Ahad lepas. Ceramah bersemuka dimulakan oleh calon Perikatan Nasional Datuk Salih Abdul Rahman di markas parti itu dekat pusat bandar. Salih merupakan mantan ahli Parlimen Labuan berpenggal sejak tahun 1999 sehingga 2003 bertekad untuk kembali berkhidmat untuk rakyat Labuan. Salih meneruskan kempen bersemuka di setiap kampung bermula pada 13 November. Penyandang kursi Parlimen Labuan, calon parti warisan Datuk Rosman Isli mengadakan kempen bersemuka 2 hari lepas di Kampung Pato-Pato 2, diikuti di Kampung Bukit Kalam dan perumahan SPRM. Penduduk berkesempatan mendapat penjelasan 20 usul dalam manifesto parti warisan khususnya untuk warga Labuan yang dilancarkannya pada Isnin lepas. Rosman juga merupakan mantan ahli Parlimen 2 Penggal sejak tahun 2013. Labuan antara kursi Parlimen yang menerima saingan besar dengan persaingan 6 penjuru dengan penampilan 3 muka lama dan 3 calon baru, dan mereka ini adalah daripada Parti Warisan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Parti Bangsa Malaysia dan Gerakan Tanah Air Pejuang. Calon BN Datuk Basir alias yang merupakan ahli Dewan Negara 2 Penggal kini menumpukan gerak kerja lawatan dan pemeriksaan ke semua markas di seluruh kampung dan termasuk di pusat bandar. Menurutnya sebaik saja ke semua markas dilawati, kempen ceramah bersemuka akan dimulakan. Pemerhatian bernama di pusat bandar dan di sekitar kampung-kampung, kerja-kerja pemasangan bendera dan poster serta banting banner parti-parti bertanding telah dilaksanakan. Tidak dinafikan ada juga calon-calon parti yang masih menunggu poster dan bendera sampai ke Labuan untuk dipasang di kawasan-kawasan tertentu. Bagi calon tunggal wanita mewakili Parti Bangsa Malaysia, Dayang Rusima Elias Reni Datuk Muhammad Din berkata ceramah bersemuka dimulakan pada 13 November dan diikuti dengan ceramah wanita perdana yang menghimpunkan wanita pelbagai peringkat dari pelbagai pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dijadualkan beberapa hari sebelum tarikh pengundian 19 November. Parti-parti warisan Parti Bangsa Malaysia dan Pakatan Harapan di Labuan juga telah melancarkan manifesto masing-masing dengan menggariskan beberapa usul untuk diperjuangkan yang memberi fokus kepada pembangunan ekonomi berterusan, pembukaan peluang pekerjaan kepada warga tempatan, pemerkasaan kedudukan dan hak wanita dan belia yang boleh membawa kepada kesejahteraan rakyat. Calon-calon bertanding menggunakan pelbagai platform media sosial untuk berinteraksi dengan rakyat, menjawab pelbagai permasalahan untuk solusi jangka pendek dan jangka panjang. Pendekatan kempen mendekati rakyat dengan bersarapan pagi juga tidak dilepaskan selain walkabout di kawasan perniagaan kecil-kecilan seperti yang dilakukan oleh calon Pakatan Harapan Datuk Dr. Ramli Tahir dan Dayang Rusima sendiri. Kesemua calon bertanding mengakui pengundi muda boleh menjadi penentu kepada kemenangan calon dalam PRU 15 ini. Labuan kini mempunyai 44,484 pengundi berbanding 28,356 pada PRU 14. Pertambahan mendadak ini adalah susulan pelaksanaan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik. Daripada jumlah itu, sebanyak 47,71% atau 21,222 adalah pengundi wanita, manakala selebihnya iaitu 23,262 adalah pengundi lelaki. Hanya itu dapat saya kongsikan pada kali ini. Teruskan bersama bernama untuk liputan pilihan raya ke-15 dengan lebih dekat lagi dari Biro Bernama Labuan. Assalamualaikum. Terima kasih Jalani Hassan. Itu tadi laporan daripada Labuan ya, antara persiapan yang sedang berlangsung ketika ini dalam melancarkan manifesto yang pastinya manifesto yang telah pun dilancarkan menepati intipati keperluan rakyat. Tak ada manifesto yang dijanjikan seperti bulan dan bintang sebelumnya. Dan kita tahu sekarang ni dalam 1-2-3 hari dan cukup dah lebih kurang seminggu ni kita berkempen dan pastinya diharapkan ianya berjalan dengan lancar dan lakukanlah secara berhemah. Dan untuk blog kita kali ini kita nak berhenti sekejap bercakap tentang PRU walaupun kita dah rasa kehangatannya, tetapi kita nak bercakap tentang satu berkenaan tentang konten, digital dan juga pemasaran. Kita tahu ini adalah satu perkara yang penting bercakap tentang konten dan juga cara pemasaran lah. Dulu kita bercakap tentang cara pemasaran yang secara tradisional, tapi hari ini kita nak fokuskan tentang bagaimana kita nak lakukan konten dilakukan secara digital tetapi dia akan memberikan kesan yang lebih lagi orang kata apa untuk memasarkan barangan kita. Okey? Betul. Dan di studio kita ada siapa hari ini? Hari ini kita ada seorang tetamu
tetamu yang pastinya nak mengatakan mengenai merupakan jurucakap Golek Commerce, Muhammad Hakimi Muhammad Fauzi, kandungan kreatif dalam pemasaran digital. Dan mungkin Salihah tadi cakap kita tinggalkan seketika PRU, tapi bagi saya mungkin dengan adanya pemasaran digital yang berkesan dan mantap akan meningkatkan lagi search of engine calon itu sendiri di Google. Itulah Adakah populariti ya, itu? populariti itu memainkan peranan. Itu yang kita bincangkan, macam mana nak memasarkan kandungan kreatif dalam pemasaran digital. Dan mungkin Hakimi boleh kongsikan kenapa konten itu sangat penting sebenarnya kepada peniaga online ataupun pemasar digital. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Selina dan Nurul. Okey, pertama sekali sebelum saya bincangkan topik ini dengan lebih dalam, okey, saya nak explain sikit perbezaan antara online dan offline. Okay, sebab konten ni biasanya kita merujuk kepada online lah kan. Okay, so saya nak kupaskan sikit. Okay, biasanya kalau kita sebut pasal offline, dia sinonim dengan kedai yang fizikal, kita tahu. So kedai kita boleh walk in, kita boleh pegang barang, kita boleh tengok secara depan-depan kan. So berbeza dengan online. Online ni kalau customer nak beli barang, dia scroll dekat media sosial and then dia tengok barang tu and then dia tak tahu fizikal sebenar barang tu macam mana. So kalau keluar bahasa orang Kedah ke? Ya, orang Kedah. Kedah, sekampung. So tak apa orang, okey. So kalau dia tengok di media sosial, okey, dia berkenan satu-satu barang tu. Tapi dia tak tahu fizikal asal barang tu macam mana. Kalau kata dia order, adakah dia kena scam dan sebagainya. And then dia tak tahu dengan siapa dia berhubung. So kita nak build trust customer melalui konten tersebut. Sebab tu konten sangat penting untuk peniaga online. Dia berbeza tau. Kalau macam misalnya artis ataupun influencer ataupun public figure yang terkenal, mereka tak perlu buat konten secara try hard sebab trust customer kepada mereka sendiri. So berbanding dengan peniaga biasa, konten kena buat dengan betul lah. Kalau kata konten tu tak kena ataupun tak tepat dengan audien, dia akan sangat susah lah untuk kita nak grab customer, kita nak dapatkan trust customer tersebut. Kita nak tahu juga konten ni adakah sesuai hanya untuk mereka yang berniaga melalui online sahaja ataupun konten ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja untuk branding mereka mungkin ataupun bagaimana? Okey, konten sebenarnya kita ada dua. Satu untuk personal branding, misalnya macam kita tengok Insta famous macam Khairul Amin. Okay, so dia buat konten masak-memasak. So audien dia kenal audien dia. So dengan cara dia bermasak, dia tahu dia boleh target ibu yang suri rumah dan sebagainya. So konten ni bukan saja untuk bukan saja untuk bisnes, malah untuk diri sendiri pun boleh. Dan kita tahu dulu untuk pemasaran digital kita ada billboard yang banyak, ada mungkin kosnya semakin orang kata meningkat dan orang kata billboard lagi besar di tepi jalan itu mungkin lagi mahal. Tetapi sekarang ini bila kita masuk ke fasa pemasaran digital, bagaimana pula tentang kosnya? Dan tadi Cik Hakimi ada kongsikan tentang package yang mungkin nak kongsikan dengan kita. Okey, untuk sebab seperti yang kita tahu, banyak dekat luar yang sediakan package macam untuk run iklan biasanya, servis. So package yang dia orang sediakan dekat luar tu sangat mahal lah. So dekat sini saya nak ajak macam mana kita nak buat konten yang berkesan tanpa mengeluarkan modal. Macam mana tu? Macam mana? Dah intro dah tu. Okey. So konten yang kita nak buat tu, pertama sekali kita kena kenal audien kita. Target audience. Yes, target audience. So misalnya kalau kita buat konten and then tak kena kepada audien, so dia macam tak sampai. Misalnya saya ambil contoh Ryan Bakri tadi. Kenapa dia punya follower begitu cepat naik? Sebab dia buat benda yang dekat dengan pengguna. Misal contoh dia buat video, dia kena marah dengan mak dia dan sebagainya. Zaman sekolah dulu zaman kan. sekolah. So bila kita tengok video tu yang 90-an semua macam betul lah dia buat. So dekat di hati. Betul. Sebab tu saya cakap konten penting. Dia kena relate dengan audien. Saya ambil contoh lagi, kalau macam kita jual produk lutut, so kita kena tahu audien kita adalah yang berusia biasanya 40-an hingga 60-an ke atas lah. So kalau kita buat konten tu, permulaan video tu kita panggil, bro ada masalah sakit lutut. So dia tak sampai tau benda tu. Dia macam selalu orang yang sakit lutut, kita at least kita macam, cik ada masalah sakit lutut atau sebagainya, kita ada sediakan produk bla bla bla. So benda tu dia akan buat
customer tu lagi trust dengan kita untuk beli produk. Bagaimana pula sekarang ni ada juga konten-konten yang dilakukan semata-mata atas dasar nama marketing, trend marketing dan sebagainya. Mungkin ada juga setengah-setengah individu yang lakukan, orang kata apa, idea-idea yang bagi kita kadang-kadang kita rasa macam dah melampau, tetapi mungkin bagi mereka itu adalah trend marketing. Jadi apa komen Encik Hakimi? Oh, sebab dia buat benda yang boleh viral lah Ya, kan. betul. Okay, so bagi saya benda tu dia kenal audiens dia lah. Maksudnya mungkin dengan cara macam tu dia boleh grab untuk audiens masa sekarang. Sebab kalau mungkin yang generasi dulu dia tengok konten ni agak melampau. So untuk generasi sekarang dia suka benda yang macam tu. So yalah supply and demand lah. Betul. Hakimi, kita nak tanya juga, kadang-kadang sebagai seorang penjual mengatakan sebaiknya hard sell sampai, tetapi bagi orang yang melihat ini terlalu hard sell, tak nak belilah, menjual sangat. Tetapi kadang-kadang ada konflik di situ. Apakah marketing yang paling sesuai sekali untuk disampaikan dalam bentuk video? Adakah melalui penyampaian terus ataupun secara soft sell? Bagaimana? Okey, dia berbalik kepada saya cerita tadi, kita kena kenal audiens kita. So kalau kita menjual produk yang berkaitan dengan orang muda, misalnya ataupun kita ambil barang-barang gadget. Okay. So bila berkaitan dengan orang muda, dia orang tak suka benda yang drag tau. Orang muda ni dia nak cepat. Mana-mana pun dia nak pantas. So kita kena kenal audiens. Kalau kata kita jual produk masalah sakit lutut ataupun kurangkan berat badan ataupun kencing manis dan sebagainya, audiens kita tu dia lebih suka bercerita. Jadi kita cerita, okey pak cik ni ada masalah sekian. And then dia lagi dekat dengan audiens lah. Kalau kata dia ada target market yang sesuai lah sebenarnya. Sesuai. Mungkin orang lain yang tengok tu rasa apalah dia ni menjual teruk sangat, tapi mungkin ada target market yang sesuai, benda tu sampai. Betul. So benda tu dia dekat dengan audiens dia. So audiens, platform memainkan peranan yang penting. Sebab tu ada orang dia buat konten tapi tak menjadi. Okey, kita nak tanya juga, untuk menjadi seorang content creator yang baik, apakah idea yang perlu ada kepada diri seseorang itu? Bagaimana nak konten yang menarik? Ya, mempersiapkan diri kalau kita nak jadi content creator dan bagaimana nak mempersiapkan diri sebagai seorang content creator, apakah idea yang kita kena ada dan persiapan ni juga. Okay, first sekali untuk idea yang menarik dia kena banyak study lah. So dia kena banyak dapatkan knowledge, and dia kena buat research dulu pasal audience dia, and dia kena tengok audience dia tu ada dekat mana. So sekarang kita dah banyak platform kan, TikTok, Facebook, Twitter dan sebagainya. So dia kena tahu dulu audiens dia dekat mana, and then baru dia boleh buat konten yang berkaitan dengan audiens tersebut. Maknanya dia kena alert lah, ataupun ambil tahu cakna mengenai keadaan yang berlaku di behavior pasal ni. Behavior, trend dan juga orang kata di pasaran sekarang tu apalah demandnya waktu itu ya. Hakimi, saya nak tanyakan, sekarang ni kita bila nak tidur, sebelum tidur pun kita nak scroll video, dah lepas bangun tidur pun nak scroll video juga. Jadi orang kata bila hasilkan video konten ni, berapa lama sebenarnya durasi yang dihasilkan ni bila kita nak letakkan dalam pemasaran digital, durasi yang paling efektif? Waktu yang sesuai. Okey, waktu yang sesuai. Kalau kita tengok dekat Facebook ataupun TikTok, dia ada satu kita panggil insight tau. So dekat dalam tu kita boleh study audiens kita tu dia aktif waktu bila. So kita boleh tengok dia aktif hari apa. So kita boleh post video mengikut hari-hari yang ada dekat insight Facebook. Itu dia. Dan Hakimi, sebenarnya kita nak pandangan Hakimi jugalah nak tahu kan mengenai mereka yang terlalu dahagakan likes dan dahagakan viral sehingga mengeluarkan konten yang tak sepatutnya. Seperti baru-baru ini kononnya dibuli oleh pembuli jalan raya, tetapi diada-adakan. Dan mungkin pandangan Hakimi bagaimana dan apakah etika yang perlu ada bagi seorang content writer sebenarnya? Okey. Kalau tanya saya, konten yang melibatkan saya guna publicity murahan So konten yang macam ni dia sebenarnya dia naik sekejap je. And then dia akan drop. Dia akan timbulkan kecaman dan sebagainya. So untuk kita jadi content creator yang baik, so kita perlu tahu dulu. Kita kena ada ilmu dan kita kena tahu audiens kita tu macam mana supaya kita dapat hasilkan konten yang baik dan kepada audiens yang betul. Sebab dia tak semestinya kita kena viral tau. Dia bukan masalah kita viral, and then bukan masalah kita kena buat konten-konten yang agak nampak teruk. Dia sebenarnya kebijaksanaan kita lah dalam membuat sesuatu konten.
Itu dia. Sepatutnya perlu berfikir dengan bijak, Yes, betul. elakkan kontroversi dan elakkan daripada mungkin dikenakan tindakan yang lebih tegas ya. Ya. Semua akaun kena suspend dah. Masalah besar pula tu. Yes. Okey. Dalam orang kata pun akaun digital ni pastinya kita kadang-kadang keluar macam-macam idea ya Betul. Nurul. Dan mungkin hari ini kita penting juga tips-tips nak diberikan kepada anda semua berkenaan tentang orang kata apa nak jadikan kita ni content creator yang baik. Dan ini daripada Cik Hakimi sendiri tipsnya tu. Tips okey. Kalau tips ni untuk penonton di rumah. Biasanya kalau kita nak buat konten yang memberi impact, kita perlu ada 3 benda. Pertama, kita kena buat orang tahu. And then kedua, kita kena buat orang rasa suka. And then yang ketiga, kita kena buat orang rasa percaya. Contoh saya akan explain satu persatu. Tapi kalau kita asyik buat konten, orang tak suka-suka juga macam mana tu? Kena ubah strategi. Adalah salah kat mana-mana tu. Yes, betul. Mungkin audien ataupun lagi satu mungkin dia tak buat benda tu secara konsisten. Sebab kalau kita mengikut polisi TikTok TikTok galakkan kita untuk post video hari-hari. Sebab dekat dalam TikTok ataupun mana-mana platform dia ada dia punya AI ataupun kita panggil artificial intelligence. So AI ni bahasa mudah dia kalau orang nak faham robot lah. Robot pada zaman sekarang ni dia akan bantu untuk boostkan kita punya post. Walaupun kita tak buat iklan berbayar, so dia akan bantu untuk boostkan kita punya post dengan dia belajar melalui data-data yang sedia ada. So contoh post tu dah banyak like, comment and share. So robot ni akan bekerja dengan sendirinya untuk boostkan kita punya post. So dia tengok orang suka konten yang macam ni, so dia akan bantu hantar kepada audien yang betul. Kesimpulannya Saleha, post hari-hari ya. So untuk yang tips tadi, Kena kerap tips tadi buat orang tahu. So maksudnya kita misalnya saya ambil contoh produk sakit lutut lagi kita buat satu konten permulaan video tu kita boleh buat macam selesaikan masalah lutut dalam masa seminggu. So dia dia dah tahu. First dia dah tahu and then kita buat tahu suka. So kita keluarkan kita bagi dia penyelesaian. Produk ni dapat membantu untuk masalah lutut dia. Itu dia. Sebenarnya banyak kita nak kongsi sebenarnya tapi masa pula tak mengizinkan. Tapi saya kira apa yang disampaikan oleh Cik Hakimi Fauzi tadi telah pun sampai kepada penonton sebenarnya. Cuma pandailah penonton tu nak olah daripada sudut bagaimana melalui kreativiti anda. Terima kasih kita ucapkan kepada Hakimi Fauzi merupakan jurucakap Golek Commerce atas perkongsian yang begitu menarik sekali kandungan kreatif dalam pemasaran digital. Mungkin kita boleh kembali selepas ini dengan topik yang lebih menarik sekali dan lebih panjang lagi diskusinya. Dan saya kira cukup banyak tips yang dikongsikan. Diharapkan anda selepas ini gunakan konten dan juga lakukan pemasaran digital dengan baik. Dan kita nak membawa penonton kita tips istimewa disediakan untuk anda. Saksikan. Baru-baru ini, kru penerbitan Apa Khabar Malaysia telah menghadiri pertandingan merebut gelaran selaku Mr. World Malaysia 2022 yang bertempat di Hotel Grand Hyatt Kuala Lumpur. Seramai 22 orang peserta terdiri daripada 100 orang yang mendaftar telah pun berjaya melepasi pusingan separuh akhir. Mr. World Malaysia 2022 dianjurkan oleh Universal Music Malaysia dengan tema Lelaki Berdimensi. Penganjuran Mr. World Malaysia ini telah pun memulakan pencarian sejak bulan Mei lalu. Daripada 22 orang peserta, jawatan kuasa penjurian terdiri daripada pengarah urusan Universal Malaysia Kim Lim, selebriti tanah air Diana Daniel, BIM artis Samuel Siu, editor glam lelaki Muza Amin dan Miss World Malaysia 2014 Dewi Liana Serista telah pun sepakat memilih seramai 10 orang peserta ke peringkat akhir. Joshua Benedict berasal dari Johor, merupakan seorang kaunselor dan usahawan yang telah berjaya melewaskan 10 orang peserta di peringkat akhir. Kesemua peserta telah menggayakan pakaian kebangsaan, beachwear dan pakaian formal termasuk sesi soal jawab antara juri dengan peserta. Dalam pusingan akhir tersebut, kesemua 5 juri itu bersepakat menobatkan Joshua Benedict yang berumur 32 tahun, berdarah campuran Cina dan India selaku juara Mr. World Malaysia 2022. Beliau yang berketinggian 183 cm itu sekaligus telah pun berjaya membawa pulang hadiah wang tunai yang bernilai RM25,000 dan bakal mewakili negara di Mr. World 2022-2023 di United Kingdom pada tahun hadapan. Manakala tempat kedua dimenangi oleh Di Sheng dari Perak, diikuti model dari Selangor Arvin di tempat ketiga. Selain daripada anugerah berprestij itu, terdapat 10 kategori anugerah yang dipertandingkan. Antaranya ialah Mr. X Chef,
Mr. Stylo, Mr. Popular, Mr. Energetic, Mr. Mighty Star, Mr. Publicity, Mr. Congeniality, Best National Costume dan juga Face of YU Clinic. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Dah berbaki selang beberapa minit lagi AKM akan bersiaran. Kita dah kongsikan banyak info sebenarnya kan. Sangat banyak interesting. Daripada macam mana nak mengerjakan umrah di saat pandemik COVID-19, nak memarketingkan diri, brandingkan diri. Konten dan digital. Konten digital. Dan kali ini kita nak bersantai-santai, kita nak relax dengan mendengarkan hiburan dendangan lagu yang merdu. Dan bukan nak dengar dendangan je, kita bawakan juga penyanyinya di studio hari ini. Cukup jelita comel saja tadi dan diberi nama apa tu? Erin CTJ. Dan nak bercakap tentang lagu yang bertajuk Suri Cinta. Itu dia, cinta lagi. Suri Cinta. Ya, kita sebarkan cinta, itu yang pastinya. Penuh dengan kasih sayang. Apa khabar Erin? Khabar baik, alhamdulillah. Si cantik manis berusia 19 tahun ya. Okey, Erin, nak tanya juga nama CTJ. Erin CTJ. CTJ ni untuk nama apa? CTJ ni singkatan bagi nama parents Erin. Siti ni nama ibu, J tu Jamaluddin nama ayah. So Erin combinekan lah dalam satu nama, Erin Siti J. Bunyi pelik sikit kan. Kata apa keberkatan. Betul, menggunakan nama keluarga sendiri kan. Dan orang kata apa, ini adalah lagu yang dah jadi bualan ramai ni. Jadi mungkin nak bercerita tentang Suri Cinta ni, Erin. Okey, Suri Cinta ni diproduce dan di-arrange. Lagu ni dicipta oleh Tomok, Dinastia. Okey. So lagu ni mengisahkan tentang seorang perempuan yang ingin menjadi pasangan kekasih pada seorang perempuan yang ingin menjadi suri hati kepada pasangan kekasih yang dia inginkan. Tetapi ada halangan ke tak? Dalam MV tu ada halangan. Dia macam lain sikit dengan lagu dengan MV macam lain sikit. Okey. Maksudnya sampai. Kan? Okey, Erin, kita nak berkongsi mengenai karier Erin sebagai seorang penyanyi. Mungkin Erin boleh kongsikan bagaimana Erin memasuki bidang seni suara ini? Okey, Erin bermula daripada Erin kecil lagi. Umur Erin 8 tahun. Masa tu Erin baru mengenali muzik. So yang bila Erin betul-betul fokus tu masuk umur Erin 11 tahun. Sebab masa tu Erin ada masuk reality TV, pertandingan bakat cilik. So Erin dapat tempat pertama dan juga persembahan terbaik peringkat kebangsaan, alhamdulillah. So lepas daripada tu Erin lagi semangat lah untuk ceburi lagi bidang nyanyian. So Erin adalah masuk beberapa competition, ada buat persembahan. So ada juga Erin masuk pertandingan yang melibatkan luar negara dan juga dalam negara. Dan luar negara itu di Singapura, di Indonesia. Dan ada meraih pencapaian kemenangan di situ? Ya, tempat ketiga. Tahniah ucapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So Erin selain menyanyi, mungkin ada orang kata sekarang dah menyanyi tu mesti ada buat berlakon dan sebagainya. Erin sendiri macam mana pula? Sebab bila kita menyanyi ni tak ada bukan buat satu benda je. Bila dah digelar artis, kita kena buat macam-macam benda. Kita kena tahu banyak perkara. So kalau Erin boleh menyanyi, berlakon, menari, dan Erin ada buat lirik juga baru-baru ni, baru nak cuba. So itulah yang Erin mahir dalam bidang muzik. Itu banyak bakat Nurul. Itulah, semua dia nak tapau tau. Okey, Erin, antara nyanyian dan lakonan, yang mana satu paling mendapat tempat di hati Erin? Paling mendapat tempat pada hati Erin, of course, nyanyian. Dan antara penyanyi yang menjadi idola Erin? Penyanyi nombor 1 lah. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey, dan mungkin dalam beberapa tahun lagi macam mana plan ataupun hala tuju Erin? Apa lagi yang you nak lakukan ataupun mungkin ada lagi perancangan yang lain? Perancangan lain selepas ni, Erin maybe akan keluarkan lagu-lagu terbaru hasil daripada Erin sendiri, tulisan Erin sendiri, insya-Allah. Dan maybe lepas ni Erin akan lebih rancang untuk berlakon lah. Itu dia. Ada drama tak yang mungkin nak sebut hari ni? Yang bakal tayangkan? Drama tu Erin tak adalah macam pegang main karakter
tapi macam just supporting je lah. Tapi still ada dalam bidang lakonan tu. Dia nak berjinak-jinak lagi dalam bidang lakonan. Untuk drama ada dalam Cik Misi 123 dan untuk filem akan keluar tak lama lagi dalam bulan 12 ni. Dalam bulan 12 ni cerita Hantu Tenggi. Erin, kita sebenarnya nak dengar juga suara Erin. Sekejap lagi kita nak mainkan MV. Tak sama sebenarnya kalau dengan live. Mungkin Erin boleh belanja sikit kepada penonton pagi ni. Nak yang part mana? Chorus. Part yang mana yang Erin selesa? Yang wow sekali. Okey. Selamanya aku suri cintamu, keranamu ku damba syurga selalu. Selamanya aku suri cintamu, engkau dan aku sehingga penghujung. Itu dia. Begitu syahdu suara itu terus masuk ke hati. Terus. Terus terbayangkan saya lah watak utama dalam MV itu. Itu kan. Okey, Erin, kita nak tanya juga mengenai perancangan seni Erin ketika ini, bagaimana berkomunikasi dengan peminat. Mungkin ada Facebook ataupun Instagram yang peminat nak cari-cari kat manakah lamannya. Erin ada Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube channel Erin, Erin CTJ, ERIN CTJ. Twitter tak ada lagi lah buat masa ni. Kepada yang orang kata dah dengar hari ni dan melihat Erin di Apa Khabar Malaysia ni, jangan lupa like, follow. Lepas ni mesti orang kata confirm dah tambah follower Erin je. Dan tadi Saliha nak tanya berkenaan tentang video klip tu sebenarnya. So kat mana syuting benda tu, tak berapa lama ambil masa nak buat video klip tu? Kita syuting dekat Puchong. Dia dalam satu bangunan tu. Memang location dia dekat dalam satu bangunan tu saja. So Erin shoot dalam masa 1 hari saja. Sekejap je. Start pagi lah, habis malam. Okey, Erin, Suri Cinta merupakan single yang keberapa untuk Erin? Single yang keempat. Yang keempat. Dan berkonsepkan ballad. Dan kalau terdahulu Erin pernah melahirkan single sebelum ini 3 lagi single terdahulu berbeza. Okey, mungkin Erin boleh kongsikan perbezaan untuk menghayati lagu Suri Cinta ini berbanding dengan single yang sebelumnya, bagaimana? Okey, untuk lagu Suri Cinta ni Erin lebih sukalah actually sebab Erin ni suka ballad. So bila Erin dapat lagu ballad daripada Tomok pula tu kan, siapa tak suka. So Erin lagi excited lah untuk nyanyikan lagu Suri Cinta ni sebab Erin dengar dia punya muzik, dia punya genre memang Erin punya favourite lah. So cepat je dia masuk. Kita dengar tadi pun kita rasa lagu ni memang boleh menjadi lagu antara kesukaan dan mungkin boleh trending satu hari nanti di Malaysia, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik untuk Erin. Dan tadi bercakap tentang komposer untuk lagu ni melibatkan Tomok, dan mungkin ada tak komposer-komposer yang hebat yang lain terlibat dengan album Erin kali ini? Rudi Nastia. Dia produce untuk lagu ni. Kan itu adalah nama-nama yang bukan asing lagi dan menghasilkan lagu yang orang kata selalu jadi top dan terkenal kan. Alright, dan mungkin lepas ni apa lagi orang kata macam untuk Erin kan dalam bidang ini, apa mungkin ada juga perancangan ke apa ke? Perancangan Erin untuk masa akan datang, Erin maybe akan macam mana? Erin akan lebih sentiasa aktif lah. Maksudnya memang dedicated lah secara keseluruhannya atau 100% dalam bidang seni suara ini dalam bidang seni khasnya. Dan kami sama-sama kita doakan semoga Erin menjadi seorang yang lebih dikenali, seorang yang orang kata perwatakannya masih lagi Erin yang sama, insya-Allah, dan berjaya dalam bidang seni suara dan juga dalam bidang seni lakonan, insya-Allah. Memandangkan banyak bidang yang Erin ceburi, kita tahu juga sekarang semua penyanyi ni kalau bukan saja menyanyi tapi juga berlakon dan sebagainya. Jadi kita di AKM nak doakan hari ini dan juga di masa depan supaya Erin sentiasa berjaya. Thank you. Juga dengan kakak berdua. Terima kasih. Comel betul dia ni. Sweet kan? Itu dia. Dan itu
nampaknya lagu Suri Cinta akan menutup tirai hari ini. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Erin CTJ. Semoga beliau terus melangkah maju ke hadapan dengan single beliau iaitu Suri Cinta. Dan nampaknya Saliha, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Sekejap betul masa berlalu kan? Itulah Saliha, ulang lagi. Saat yang indah itu sementara dan sekejap saja. Macam lagu pula. Boleh buat lirik lagu lepas ni. Okey, dan Assalamualaikum, salam hormat. Sehingga berjumpa lagi. Kami tinggalkan anda dengan Suri Cinta daripada Erin CTJ. Ya, jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Sebalik wajah yang sempurna, keresahan jelas tiada. Aku tenangkan segala dengan kasih juga sayang. Perasaan tidak tergambar, nurani yang berdebar-debar. Aku sentiasa ada